Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Pak Teh, boleh terangkan sikit lah pasal syarikat Pak Teh ni start operasi bila? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya syarikat yang Pak Teh tubuhkan ni adalah satu syarikat. Kalau kita nak kata syarikat pun sebab kita belum lama beroperasi. Jadi kalau ikut tempoh operasi, tempoh investor yang dah join dengan kita sampai setakat ni kita dah operasi selama 3 bulan. Kita bermula dari 6 hari bulan 10. Tahun lepas lah. Tahun lepas. Jadi bulan 10, bulan 11, bulan 12. Jadi 3 bulan. Jadi untuk kita punya target, kita akan berusaha lah untuk meningkatkan prestasi produk yang kita tengah rancang kan. Jadi kita tengah mencari agent, kita tengah mencari investor untuk sama-sama kita memajukan produk yang Pak Teh tengah rancang kan. Kita nak panggil ni satu syarikat, saya rasa belum sesuai lagi. Kita terlalu baru dalam perubahan produk yang kita buat. Tujuan investor ke syarikat ni macam mana? Tujuan apa yang Pak Teh lakukan sekarang ni? Okey, sebenarnya macam kita dah ketahui kita bagi trader-trader, bagi pelabur-pelabur kat luar sana, memang kebanyakan kita nampak bila saja seorang individu tu dia masuk dalam bidang pelaburan tanpa pengetahuan, tanpa kemahiran, ataupun ada juga jenis trader yang langsung tak ada kemahiran. Dia cuma datang ke dunia forex atau dunia pelaburan semata-mata untuk bertaruh nasib. Tapi dia punya ulangan kebanyakan memang tak ada ulangan. Yang ada, yang selalu kita nampak dekat Facebook, yang selalu kita nampak komen-komen, kebanyakan pelabur-pelabur baru ni dia akan kejunang. Dia akan menghabiskan modal apa yang dia laburkan, dia akan habiskan. Ada sentiasa, bukan kita kata pernah berlaku tau. Benda ni memang sering lah. Pelabur dengan nilai yang dia mampu, tak sampai pun dalam setengah jam ataupun 1 jam, dia pelabur hangus. Jadi Pak Teh buat investment adalah untuk sama-sama kita berkongsi profit, berkongsi keuntungan yang Pak Teh sendiri yang akan lakukan. Pak Teh sendiri yang akan dagangkan duit investor tadi. Jadi bila investor datang dengan kita dengan otoriti, kita bertanggungjawab dengan dana yang diterima tadi. Okey, jadi investor kita di mana keselamatan dia? Okey, bila dana kita terima daripada investor, sebenarnya kita macam Pak Teh sendiri sebagai founder, Pak Teh sendiri founder, pegang, Pak Teh yang tumbuhkan syarikat, Pak Teh yang tumbuhkan investment. Jadi bila dana yang Pak Teh terima daripada investor yang nak join, Pak Teh bertanggungjawab dengan dia. Jadi Pak Teh tak boleh dengan sewenang-wenangnya nak orang kata apa, macam tak ada tanggungjawab untuk menyelamatkan duit tadi. Cara Pak Teh melabur, berdagang dalam perdagangan saham antarabangsa ni, memang Pak Teh gunakan money management, pengurusan wang yang amat selamat. Kalau orang cakap play safe, tapi kita tak ada play dekat dalam pekerjaan yang kita buat. Memang kita akan berdagang dengan cara yang paling selamat. Sebagai contoh, setiap 100 USD dana yang Pak Teh terima, Pak Teh hanya berdagang dengan lot yang paling minimum. Paling minimum di dalam platform MT4 kita cuma ada 0.01. Masa 0.01 tu, setiap lot yang kita lakukan, kita akan dapat keuntungan. Kalau drop ataupun kenaikan harga tu, kalau dia naik 1 unit, maknanya kita untung 10 sen USD. Kalau dia turun 10 unit, kita akan kerugian 1 USD. Kita punya risiko untuk kerugian yang besar tu amat jauh lah. Sebab biasa bergerakan market, dia akan bergerak dalam 100, dia akan kembali ke harga asal. Dia akan turun ke 100, kemungkinan dia akan kembali ke harga asal. Jadi kalau kita gunakan lot yang besar, kalau kita gunakan contoh kita punya modal 100 USD, kita gunakan lot 1 USD. Bila berlaku reverse trend, masa kita beli emas, tiba-tiba emas jatuh 100 mata, secara automatik kita ambil RM1, secara automatik kita habis. Pelaburan kita hangus. Jadi kita gunakan dengan lot yang paling kecil, 0.01 untuk 100 USD. Kalau berlaku reversal 100 mata sekalipun, kita hanya kerugian 10 USD sahaja. Kita masih ada 90 USD
untuk kita terus berjuang dalam Projek kita lah. dalam pelaburan kita. Mana peluang kita untuk melabur lagi tu ada. Bukan sekali kita masuk, Jadi sekali kita habis. kat situ ada keselamatan lah. Selamatkan lah. Okey, perancangan syarikat ni bagaimana Pak Teh? Untuk perancangan, setiap perniagaan, kira lah perniagaan runcit, perniagaan makanan, urusan pembuatan, memang tak ada syarikat yang menubuhkan satu-satu projek yang cipta untuk kekalahan. Jadi apa juga projek, semua orang yang buat projek dia mencipta adalah untuk satu kemenangan. Tapi dalam industri pelaburan ni, kalau kita mencipta untuk kemenangan untuk diri kita sendiri, kita tengok mampukah kita dapat keuntungan yang besar. Macam dalam produk yang Pak Tim buat ni, kita tak menjanjikan keuntungan yang besar. Pak Tim sendiri berkecimpung Seperti dalam mana Zul cakap, bukan kita janji bulan dalam bintang. bukan bulan yang bintang. Sebab kita, kalau kita target keuntungan yang besar, secara tak langsung kerugian besar pun kita akan alami. Contoh kita masuk 100 USD kalau kita menjanjikan keuntungan 100 USD dalam masa sehari, 100, mana tu kita dah dalam risiko yang amat besar. Sebab kita punya target besar, bila kita buat target besar, maknanya kita pun akan menerima kerugian besar. Jadi Pak Tim buat produk Pak Tim dengan target yang amat minimum. Bila kata target yang amat minimum, cuma kita target pun maksimum kita boleh buat dalam 18% sebulan. Bila kita target yang amat minimum, bila kita buat secara solo, secara sendirian, kita gunakan modal yang kecil dengan target 18%. Jadi kerugian besar. Bila kita buat bersama, bila kita modal kita dah ada besar, dengan 18% jadi amat besar nilai dia daripada dana-dana pelabur yang ada tu, dana yang besar. Okey, jadi ROI kita dengan pelabur tu bagaimana dia semua? Okey, ROI ni return of investment. Kita return of investment, kita buat pulangan. Kita janji kepada pelabur kita akan buat pembayaran keuntungan setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Dan kita buka minimum pelaburan satu lot dengan harga 225. Kalau 225 tu kita gambarkan seolah-olah sama harga pasaran, sama harga emas 1 gram. Orang kata emas 1 gram bukan 225. Emas 1 gram harga 225. Harga pasaran di market kedai lah nak cakap. Kedai 242, 252 sekarang. Kita ambil harga asal. Harga tulin lah, harga emas tulin. 225. Seolah-olah kita beli lot tu, kita beli harga emas 1 gram. 225. Okey, boleh saya tahu tak dari mana keuntungan perusahaan itu? Okey, berarti tambah sikit untuk ROI tadi. Berarti belum Berbalik pada ROI. berarti tambah nanti pada dulu. Boleh? Untuk keuntungan tadi kita berjanji pada pelabur, kita tak janji keuntungan yang besar. Sebab dalam perdagangan, dalam keuntungan sebenarnya tak ada keuntungan yang dapat ditentukan. Bentuk pelaburan itu berlaku. Betul. Mana kita belum berlaku, kita dah tahu kita boleh untung sekian. Ini tanggapan yang salah. Sebab bila kita berlabuh, kita belum pasti. Sebab dalam pelaburan ada keuntungan, ada kerugian. Okay. Kalau kita kata kita selalu untung, semua orang akan masuk bidang pelaburan. Kaya lah semua. Semua orang kaya. Jadi dekat sini kita bagi pulangan pada investor, kita akan bayar setiap bulan dan kita akan bayar sehingga 18%. Sehingga 18%. Katakan keuntungan pada bulan tu 10%, maka kita bayar pada pelabur 10%. Bila muncul soalan-soalan yang tanya, jika bulan tersebut syarikat membuat keuntungan lebih daripada 18%, ke mana pergi lebihan tadi? Okey, yang tu pasti akan terangkan di bahagian untuk ejen lah. Sebab bila tumbuhnya satu-satu syarikat, mana dia syarikat sendiri ada banyak pengurusan, banyak bil, banyak yang perlu kos operasi. Kos operasi. Jadi lebihan-lebihan tu kita akan gunakan untuk kos operasi. Bukan kata kita untung 50%, bayar investor 18%, lebihan keuntungan tu semua syarikat ambil tak. Sebab kita ada step-step. Okey, boleh saya tanya tadi dari mana keuntungan? Okey, macam kita sendiri yang orang kata apa, rajin tengok YouTube, rajin tengok Facebook, kita akan dapat banyak iklan-iklan saham yang mana yang pakai buat saham. Tapi beza dia, kebanyakan iklan-iklan saham yang kita jumpa tu kebanyakannya di FB atau di IG lah. Dia orang menjanjikan pulangan yang amat besar. Pak tidak payah sebut lah kat sini pulangan yang dia janjikan. Kalau Pak kata ada
Tapi kita pun tak pastilah mana-mana syarikat. Ada setengah-setengah syarikat yang menjanjikan keuntungan sehingga 100%. Ada pula syarikat yang menjanjikan keuntungan 500% dalam masa 5 jam. Bukan sebulan. Jadi dalam projek yang Pak Tim buat ni, Pak Tim cuma menjanjikan keuntungan dibayar sehingga 18%. Tengok, kita bergantung pada keuntungan bulanan yang akan kita buat kira-kira setiap hari. Okey, dari mana keuntungan tu kita dapat? Okey. Ada syarikat, dari mana keuntungan yang kita dapat tadi? Cara kiraan tadi Pak Tim katakan, cara kiraan tadi kita akan bayar sehingga 18% Dari keuntungan. dari keuntungan bulanan. Jika keuntungan bulanan tersebut, bulanan contoh bulan 12, kalau kita dapat keuntungan cuma 5%, kita tetap bagi pada investor 5%. Tapi alhamdulillah untuk Disember ni sebenarnya orang kata kalau mandi tu orang bagi mandi blues tau. Kalau last year tu kita bagi tak adalah orang panggil pula. Tak adalah bagi last year blues. Blues ni maksud dia kita setiap pelabur tu kena berjaga-jaga tu dalam keadaan hujung tahun, pelaburan. Bukan pelaburan tu, dia dalam ekonomi sebuah negara lah. Setiap hujung tahun tu dia akan tak merudum. Dia akan sideways. Dia tak ada peningkatan. Jadi kalau sebuah syarikat kilang tu dia akan stop order, stop overseas. Jadi hujung tahun ni ada satu market yang dia ucap-kacik tapi kita tak boleh nak dapat. Jadi bulan 12 alhamdulillah kita dapat buat sehingga 35.44%. Alhamdulillah, tahniah. Jadi daripada 30 tadi tu, 35% tadi tu kita dah bayar lah pada pelabur 80%. Baki tadi tu kita gunakan untuk apa tadi? Kos operasi dengan bonus untuk ejen-ejen kita tadi. Okey, tadi Pak Tim ceritakan tadi soalan tadi berkenaan dengan dari mana pada keuntungan tadi kan. Okey, kalau kita tengok daripada yang kita terbaca di platform-platform internet, mana-mana FB apa semua kan, kita selalu nampak ada pelabur yang kena scam. Hari ni masuk 1,000, besok hilang. Hari ni masuk 10,000, besok nama web company pun tak ada, dah hilang. Okay. Sebenarnya cara kerja tu, modus operandi, betul? Okey, modus operandi syarikat tu. Syarikat kebanyakan bila kita sebut syarikat pelaburan, automatik kita akan katakan syarikat tu akan membuat pelaburan dengan dana yang kita laburkan. Ada setengah syarikat dia tak labur pun duit yang kita laburkan. Jadi kita bagi contoh satu syarikat dia tak laburkan. Nanti pun tak tahulah syarikat mana. Sebab kita pun bukan syarikat, kita baru nak menentukan. Okey, setengah syarikat dia hanya kutip dapatkan duit pelabur, disimpan duit pelabur, dia buat pusingan sebagai orang kata sistem utuh ataupun sistem piramid. Money rolling. Mana dia ambil duit orang ni, dia bayar pada orang tu, dia ambil duit orang tu, dia bayar pada orang ni. Masih ada lagi pergerakan memasukkan ahli-ahli baru, dia tetap akan bayar atas. Sampai satu masa start berlaku putus. Mana dah tak ada orang. Dari mana pendapatan dia akan bayar? Dari mana dia akan dapat? Jadi kita kena hati-hati. Nombor 2, dia satu syarikat ni dia menggunakan duit pelabur-pelabur dan duit tadi tetap dia laburkan ke bursa-bursa ataupun pelaburan emas contohnya. Tapi cara dia melabur, cara yang bukan profesional. Dia sendiri tak tahu cara nak melabur untuk membuat keuntungan. Tak ada ilmu. Jadi dia akan pecahkan kepada 2 bulan. Dia akan buat satu kumpulan A, satu kumpulan B. Maknanya kalau dia ada 50 pelabur, kita senang ambil nombor genap Kalau dia ada 100 pelabur, dia akan pecahkan ke 2 kumpulan. Satu kumpulan B, satu kumpulan A, satu kumpulan B. 50 sini, 50 sini. Okey, katalah market emas pada malam ini dia tengok memang uptrend. Belum ada bullish, emas akan naik. Grup A dia akan letak buy. Bila grup A buy dengan rasa curiga dia tadi, dia akan letak grup B sell. Dia akan letak pada B emas downtrend. Bila benda ni berlaku, bila pergerakan ekonomi, pergerakan harga berlaku, pergerakan dia akan pergi. Dia tak akan sideways lagi, dia akan pergi uptrend atau downtrend. Okey, ini kita tengok berapa mudah. Bila uptrend, 50 orang tadi akan berjaya mencipta profit. 50 orang tadi akan berjumlah. Mana akaun dia orang akan habis MC ataupun terus bungkus. Jadi company risau. Sebab yang habis dia tak payah pandang lagi dah. Dah rugi. Yang dia pandang yang untung tadi.
Yang untung tadi secara automatik akan bergerak untuk mencari peluru baru. Bila masuk peluru baru, dia bersambung. Ini yang kedua. Yang satu tadi sistem putus. Yang satu lagi sistem AB. Yang ketiga, dia dapat duit pelabur, dia terus masukkan ke dalam pelaburan tadi, tapi dia melabur dengan cara yang salah, dengan cara yang tak ada langsung teknik ataupun dia langsung tak ada buat analisa. Dia dapat, dia masuk, dia bubuh dengan cara nasib. Kalau untung aku bagi kat pelabur, kalau rugi kita tutup. Yang ni pun ada. Bukan semua penipuan scammer ni bermakna pengasas tu dia nak ambil duit terus masuk poket dia. Ada scammer, dia bukan scammer sebenarnya, dia nak membantu, tapi dia membantu dengan cara tak ada ilmu. Dia dapat duit pelabur, dia pergi labur, duit hangus. Jadi apa yang Pak Teh buat adalah satu pelaburan yang betul-betul kita yakin harga semasa akan naik atau turun. Contoh harga emas sajalah, baru kita akan masuk melabur. Katakanlah emas kita dah buat malam tadi hingga sekarang ni kita dah buat analisa, kita dah cari teknik semua kita dah buat. Dia punya fundamental pun kita dah baca. Fundamental ni maksud dia ekonomi negara lah. Sebab kita macam kita tahu peluang emas terbesar dunia, kita tahu apa ni CSF dengan CAD, Switzerland dengan dia orang pun tahu. Kita nak tahu ekonomi dia. Kalau ekonomi dia jatuh, maknanya dia punya harga emas akan turun. Ni fundamental ni semua kita kena, siapa nak belajar fundamental ni kena pergi kat YouTube, kat sana ada. Nak belajar teknik asas lagi dia fundamental ekonomi semasa. Lepas tu kita belajar teknik. Teknik ni maknanya kita berpandu pada graf, boleh tengok kat YouTube. Kat YouTube boleh. Okey, jadi bila Kak Teh terima dana-dana yang pelabur-pelabur lakukan tadi, dia akan kawal ketat-ketatnya, dia akan jaga money management, pengurusan wang. Maknanya lot yang kita masuk tadi, kita tak akan letak lot yang terlalu besar, kita masuk lot yang sesuai dengan kira-kira yang Pak Teh dah buat. Jadi bila kita keadaan ini berlaku, bila ada berlaku keuntungan atau kerugian, keuntungan memang kita tak usah, tapi dengan ada manajemen keuntungan tetap apa yang kita cantikkan, yang kita jadualkan, dan kerugian tu pun terlalu tinggi. Macam Pak Teh cakap yang di awal tadi lah, 0.01 jatuh saja 100 mata kita kerugian RM10. Sedangkan modal kita 100, kita masih ada RM90 untuk teruskan usaha pedagang kita. Jadi dia risiko terlalu. Jadi segala keuntungan yang kita bagi pada pelabur-pelabur setiap bulan tu adalah keuntungan nyata. Keuntungan nyata ni maknanya pelabur boleh tengok keuntungan itu datang daripada mana. Kita akan show, kita akan tunjuk data-data, dan kita akan tunjuk platform, dan kita akan tunjuk akaun yang kita laburkan tu, setakat mana keuntungan dia, bila berlaku kerugian dia, semua kita akan tunjuk. Jadi keuntungan nyata ni maksud dia pelabur boleh tahu duit dia datang daripada mana. Kalau yang tak nyata ni tadi, maknanya syarikat tak show, tak tunjuk pun dari mana keuntungan dapat. Rupa-rupanya money apa? Money rolling. Tak melabur pun duit tu. Yang ni yang Pusingan duit tu je. pusingan duit. Kita memang kita melabur. Cuma keuntungan kita kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan kerugian, dia kecil kan. Dia boleh rugi. Kalau kita kata hajat kita untuk besar, kita boleh rugi. Sebab dalam pelaburan kita, dia orang dah ada satu slogan, high risk, high return. Tinggi risiko, tinggilah pulangan dia. Tapi adakah kita berani menghadapi risiko yang tinggi? Tak berani. Jadi bila kita tak berani dengan risiko yang tinggi, kita letak biar untung kecil, jangan rugi besar. Setuju. Boleh jadikan motor kita. Motor apa? Biar untung kecil, jangan rugi besar. Kita tak gunakan high risk, high return. Makin tinggi risiko, makin besar kita punya pulangan. Kita punya motor kita, biar untung kecil, jangan rugi besar. Ada lagi.
Baik, Pak Teh, boleh terangkan sedikit macam mana cara kiraan bayaran keuntungan? Okey, keuntungan maksud dia tu keuntungan kalau ikut keuntungan tadi Pak Teh dah bagi tahu. Keuntungan untuk pelabur kita bayar sehingga 18%. Mungkin maksud Puan apa tadi? Azam? Puan Azam tadi maksud dia pulangan atau keuntungan untuk ejen. Aha. Boleh terangkan dekat sini ataupun Okey. untuk Okey. Kita bergerak dalam satu-satu produk yang kita cipta di sendiri. Orang kata bersatu teguh bercerai roboh. Kalau kita bergerak secara solo, satu-satu pekerjaan yang berat, boleh kita bergerak secara solo. agak susah. Agak susah. Jadi dalam projek yang Pak Teh buat ni, kita akan bergerak secara berkumpulan. Komuniti. Komuniti ni maksud macam sukarela. Kita kira kumpulan. Bila kumpulan ni maknanya Pak Teh perlu cari ejen-ejen. Ejen kita kira ejen pemasaran produk. Apa produk yang Pak Teh buat tadi? Adalah produk produk tadi lah. Bukan Pak Teh jual perfume, Pak Teh jual bedak, Pak Teh jual powder Pak Teh jual ubat-ubatan tak. Kita produk pelaburan. Kita bawa lot yang orang yang nak beli produk kita tadi. Ejen pemasaran ni kalau kita biasa dengar, yang kita selalu dengar orang kata broker saham. Inilah broker-broker kita. Ejen-ejen ni adalah broker-broker saham. Jadi bila kita nak bergerak ke depan secara solo, agak sukar. Sebab pergerakan kita tu di mana kita nak bergerak, di mana kita nak uruskan syarikat, di mana kita nak uruskan dana-dana pelabur. Jadi kita tak masuk. Jadi kat sini Pak Teh bagi peluang untuk ejen-ejen. Ejen boleh berdaftar dengan apa? Okey. Untuk ejen, mungkin orang bertanya kan, macam mana Pak Teh jadi ejen? Okey, soalan tak keluar tapi tak apa, Pak Teh tahu. Memang soalan tu akan ditanya. Itulah kelayakan untuk daftar sebagai ejen. Okey, dalam projek kita projek saham, kita bukan projek MLM. Bukan multi level marketing. Jadi kalau kata bukan multi level marketing, kita tak ada istilah orang bawah kerja kuat, orang atas untung lebih. Orang bawah kerja kuat, level 1, 2, 3, 4, 5, level 3, level 4, level 1, level 2 kerja kuat, level 1. Tak, kita dalam projek yang kita buat ni, siapa kerja kuat, dia dapat. Mana tak ada multi level, tak ada level-level. Okey? Sebab tu, bila tak ada level, Pak Teh letakkan satu kelayakan untuk menjadi ejen. Okey, kelayakan dia yang kita bagi adalah setiap ejen baru yang nak berdaftar sebagai ejen, dia perlu invest dalam syarikat sebanyak 50 lot. 50 lot ni kita kira daripada satu lot tadi 225 RM satu lot. Jadi 50 lot ni bersamaan dengan 2,250 ringgit Malaysia. Okey. Sebab apa Pak Teh gunakan, Pak Teh ada kan syarat kelayakan. Pak Teh ada syarat kelayakan ni sebenarnya adalah untuk menjamin level pertama mendapat pendapatan daripada ahli yang dilantik. Kalau kita kata MLM masih level marketing, dia akan pergi sampai ke level 7. Dalam kita hanya sampai ke level 2 saja. Peserta pertama, ejen pertama melantik ejen kedua. Mana ejen kedua level kedua. Jadi segala lot yang level kedua tadi masuk tadi, makna kelayakan tadi dah. Kelayakan tadi 50 lot. Hanya 50 lot tadi yang dapat sedikit keuntungan 50 lot tadi pada upline kita tadi, level pertama tadi. Tapi level 2, berapa ramai orang kat bawah dia yang dia jadi investor, dia jadi klien, tak akan terima di level pertama keuntungan ke level pertama. Jadi kelayakan tadi 50 lot cukuplah untuk level pertama tadi. Level pertama hanya dapat keuntungan untuk 50 lot tadi saja. Bukan kata awak level 2 kerja keras, level pertama untung tak. Siapa kerja keras, dia dapat untung. Biar untung sikit, jangan rugi banyak.
sistem ada lah sama Airtel. Sistem ada sama. Sistem sangat adil. Jadi ada ni. Sekian. Apa tu? Level semua sudah. Okey, level semua. Dah clear. Okey, kalau ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih kurang faham, boleh terus log boleh terus ke page Batik. Boleh terus ke page FB Batik. Page kita nama live korek live streaming Golden Goal. Sebab kita juga pada goal ya. Atau boleh buat pertanyaan atau soalan pada ejen-ejen yang untuk ejen kita akan bagi nombor ejen, dan untuk segala pengurusan mana pemindahan lah, pemindahan wang, kita hanya benarkan pemindahan ke bank syarikat sahaja. Tak ada ejen yang boleh mengambil deposit daripada pelaku. Pelaku hanya boleh direct transfer deposit ke akaun syarikat. Andai ejen ada yang cuba berani ambil deposit apa tu, itu adalah bukanlah daripada Itu bukan Batik. tanggungjawab, bukan tanggungjawab syarikat. Kalau contoh kita dalam ahli keluarga, okey, seorang daripada ahli keluarga tadi menjadi sebagai ejen, tapi atas kepercayaan kekeluargaan, keluarga tadi nak bagi pada ejen, itu seseorang pada perbincangan dan kepercayaan masing-masing. Tapi yang terbaik untuk keselamatan. untuk hormatan, terus transfer pemindahan terus ke akaun syarikat. Sebab kita bersedia maklumnya. Banyak berlaku penipuan. Kadang ada syarikat yang jujur, ada syarikat yang betul-betul telus. Tapi ejen, broker-broker yang buat Ini boleh lah. dia kadang bukan penipuan tau. Dia kadang-kadang dia berlaku gelap mata. Lihat mata. Tak ada ejen tu dia tak ada niat nak menipu. Tapi bila terima satu dana yang Banyak. amount yang besar, Ha. dia akan jadi macam Gelap mata. yalah kita sedikit faham. Dia akan jadi gelap mata. Masa tu kita dapat tahu yang diri kita ni sendiri, Siapa dia? aku ni amanah ataupun tak. Bila kita pegang dia. Minta dalam lindungan Allah. Kita minta jangan berlaku macam Minta ni. dalam Lepas lindungan tu kita nak direct kita. elak daripada gelap mata tadi tu. Okey, Zul dari Ipoh ada buat mana? Tapi ejen tu dia ada ni mana kami akan bagi nombor ahli lah. Nombor ahli ejen. Mana kita kata Tentang ejen mana, dari mana, apa nama dia. Kita lah. sebab kita pun projek baru, kita belum dalam perancangan lah. Kita akan adakan carta organisasi. Kalau cakap orang putih, organisasi cat lah. Cakap orang putih mana pula? Kita ada Organisasi. dia punya pemegang amanah, dia punya penghidu kira-kira keuntungan. Lepas tu kita ada bahagian banking. Bahagian banking ni makna dia yang akan uruskan pembayaran, dia akan uruskan dia yang akan menerima pembayaran investment daripada orang. Kita akan adakan semua. Kaki tangan syarikat. Kita akan adakan. Jadi sekarang kita punya target siapa yang join yang terawal lah. Kita panggil step pada sekarang pun kita kira terawal. Sebab kita baru sangat. Baru 3 bulan. Siapa yang terawal ni, kita lah induk dalam syarikat tu. Mana kita lah akan memajukan syarikat tu. Bukan kita masuk, kita jadi ejen, kita cuma tunggu syarikat yang uruskan. Tak. Kita kena Sambil-sambil. bergerak sama-sama, work together. InsyaAllah. Ada kelebihan. Work Banyak together. lagi. Sebab kita yang pengasas, kita penggerak. Kita hidup. Di mana kita sama-sama. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa lagi, tak apalah, kita patut jemput lah. Kat luar tu kita patut ada standby sikit. Ada minum. sikit. Jom kita Makanan petang minum-minum. kan. Okey, sekian Minum-minum. saja. Okey, Assalamualaikum.